Ya, Muhammad Endra Mahkota. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Saya pertama saya nak tanya penjelasan. Yang Berhormat Menteri ada menyebut tentang Fasal 26, Fasal 30, Fasal 33, 37 dan 40. Barangkali memang sengaja tak dimasukkan dalam kertas cadangan ini kot. Saya tak pasti. Saya meneliti apa yang disebut oleh Timbalan Menteri tadi berkenaan dengan tujuan pindaan pasal-pasal yang dimasukkan 26. Mungkin juga pasal yang sebelum pada itu saya kurang pasti, Datuk Yang Ketua. Jadi sebut antara tujuan pasal 26, tetapi dalam ni cuma ada pasal 24, kemudian pasal 25, kemudian pasal 29, kemudian pasal 31, tak ada pasal 30, pasal 32, kemudian tu 34, tak ada 33. Tapi saya teliti tadi, saya dengar ada menteri menyebut tujuan-tujuan dimasukkan pindaan kepada pasal-pasal yang saya sebutkan tadi. Adakah itu memang sengaja tidak dimasukkan ataupun permulaan ni? Saya nak tanya itu dulu lah. Terima kasih. Yang Hormat bertanya, Yang Hormat buat ucapan, bertanya, dan tak boleh ini berdialog. Buat ucapan macam biasa, ini peringkat dasar. Okey, terima kasih Tuan Tuan. Saya cuba untuk mengambil peluang sedikit untuk berbahas dalam peringkat dasar, dan saya sedar bahawa pada pembentangan belanjawan cadangan belanjawan 2011 yang lalu yang dibentangkan oleh Menteri Kewangan pertama, Merangkap Perdana Menteri telah mencadangkan 16 perkara yang menyentuh secara khusus tentang isu percukaian negara. Saya dapati bahawa isu percukaian ini sudah menjadi satu isu yang harus diteliti oleh semua warga negara Malaysia, oleh kerana isu pendapatan negara dilihat melalui isu pendapatan negara melalui bidang percukaian dilihat makin berkurangan secara relatifnya daripada tahun-tahun sebelum ini. Dan kalau kita perhatikan bahawa 40% daripada sumber pendapatan negara ataupun sumber hasil negara yang sebelum ini datangnya daripada cukai pendapatan telah pun menurun secara relatifnya, dan pergantungan negara kepada hasil sumber petroleum telah dilihat begitu signifikan dan menjadi terlalu tinggi. Timbul banyak kebimbangan bahawa untuk jangka masa akan datang kepergantungan dependensi negara terhadap sumber petroleum untuk menjana perbelanjaan atau pengurusan pembangunan ataupun pentadbiran negara dilihat menjadi satu isu yang serius dan dibimbangi. Sekira fenomena ini berterusan, kita bimbang negara kita dilihat terlalu bergantung dan tidak ada daya untuk melepaskan diri daripada terpaksa dilihat sebagai satu negara yang meletakkan sumber petroleum sebagai sumber asas untuk mentadbir ataupun melaksanakan apa-apa perbelanjaan untuk pembangunan negara. Kerajaan telah mencadangkan banyak penggalakan-penggalakan cukai untuk tujuan seperti yang disebut, mengharapkan supaya Malaysia dilihat sebagai satu destinasi pelaburan yang baru ataupun pelaburan yang menarik. Kita tahu kita menghadapi masalah pelaburan luar ataupun isu foreign direct investment yang banyak kali diperkatakan, dan memang ini adalah isu yang mendapat perhatian daripada seluruh masyarakat
perdagangan dunia, terutamanya yang berada di sekeliling negara kita, itu negara-negara ASEAN. Kita telah dilihat sangat kurang ataupun less kompetitif berbanding pada negara-negara jiran ASEAN kita yang dulu ni dilihat sebagai berada di belakang negara kita, terutama negara seperti Filipina dan juga Thailand. Dan perkara ini telah sepatutnya menjadi kebimbangan kita, dan atas dasar itu saya lihat atau kita lihat kerajaan telah mencadangkan beberapa kaedah untuk menarik atau memperlihatkan bahawa sistem layanan cukai di negara kita lebih baik dan memang sudah tentu untuk tujuan memberi keyakinan dan menarik perhatian kepada pelabur-pelabur asing. Namun begitu berasas kepada senarai bentuk-bentuk galakan cukai yang kita tawarkan pada pembentangan belanjawan yang lalu. Sebagai contohnya, kita memberi galakan kepada layanan ataupun kepada usaha-usaha yang dilihat terlalu memberi kelebihan kepada pelabur yang sebenarnya tidak mempunyai niat untuk membantu perkembangan industri tempatan. Sebagai contoh, kita menggalakkan kita memberi galakan cukai kepada penggunaan ataupun penambahbaikan kepada penghasilan kereta atau penggunaan kereta hybrid yang sebenarnya teknologi tempatan langsung tidak ada pengetahuan dalam bidang ini. Beberapa hari lepas saya mengikuti temu bual daripada pemain industri automobil dalam negara kita, dan mereka menyatakan kebimbangan tawaran galakan cukai ini akan dibimbangi akan menjadi setback kepada industri itu sendiri apabila kita menganggarkan atau kita mensasarkan bahawa dalam 5 tahun akan datang 38% industri automobil tempatan akan dapat menguasai industri ini, iaitu kereta yang dijana secara hybrid. Walau bagaimanapun kita tidak ada infrastruktur yang dijangkakan untuk 5 tahun akan datang. Tidak mungkin ada prasarana atau infrastruktur yang dapat menyokong industri ini, sekaligus memperlihatkan bahawa tawaran atau galakan ini hanya untuk diraih ataupun dirasai oleh pemain industri yang langsung tidak ada kaitan dengan kedudukan industri tempatan kita. Saya melihat dan saya mengharapkan bahawa ada beberapa lanjutan tempoh untuk bidang pengenaan atau galakan-galakan yang ditawarkan, seperti galakan kepada pengeluaran bahan makanan. Kita tahu juga Datuk Yang Ketua, industri pengeluaran makanan negara menjadi sasaran utama untuk tempoh 2 tahun akan datang, di mana kita mensasarkan di bawah Kementerian Pertanian dan Asas Tani sebagaimana yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri pada beberapa sesi yang lalu, sehinggalah sesi yang terakhir ini mengatakan bahawa asas pengeluaran makanan ini melalui projek ataupun gedung makanan negara memberikan bidang yang luas untuk menjadikan negara self-sustain dari segi pengeluaran makanan. Dan saya memang menyokong dan saya rasa ini adalah kena pada tempatnya apabila kita memberi beberapa galakan dalam tempoh galakan pengeluaran makanan. Namun saya tidak pasti sama ada galakan-galakan ini dapat ataupun berupaya kita sediakan asas untuk melihat terutama kepada asas pengeluaran makanan dalam sektor
perikanan. Beberapa hari yang lalu Timbalan Menteri telah menyatakan kedudukan bahawa industri berasaskan teknologi tinggi yang juga menjadi bidang utama yang diberikan beberapa galakan dalam bidang industri perikanan berteknologi tinggi, telah menyediakan beberapa kemudahan atau galakan ini. Tetapi saya pernah membangkitkan satu isu berkenaan dengan MITP, itu Malaysia Industrial Tuna Port di Pulau Pinang, yang telah dimulakan asasnya semenjak tahun 2003, sehingga sekarang telah menjadi satu sigma negatif kepada industri perikanan berteknologi tinggi ini, sehingga sekarang kes tersebut tidak dapat diselesaikan. Memang kita tidak ada nampak apa-apa petanda atau tanda yang menunjukkan industri ini dapat menjana pendapatan sebagaimana yang diharapkan. Saya dipahamkan melalui rujukan dan carian saya mengenai maklumat ini, memperlihatkan industri ini sahaja secara spesifik telah membelanjakan lebih daripada 300 juta ringgit untuk penyediaan infrastruktur melalui konsep memajukan industri perikanan berteknologi tinggi yang selaras dengan galakan yang diberi oleh pihak kerajaan ataupun cadangan yang ditawarkan oleh Menteri Kewangan untuk pergalakan alang-alang galakan untuk pengacuan cukai dan sebagainya. Tetapi keadaan ini langsung tidak nampak ada teladan yang diambil oleh industri ini ataupun komponen-komponen perniagaan yang terlibat dalam industri ini. Nampak macam memandang sinis atau memandang secara sinis, yang tawaran itu tidak ada positifnya pada mereka, sedangkan sepatutnya industri MITP yang telah menjadi satu mercu tanda dalam industri perikanan laut dalam ni, seperti yang disebutkan banyak kali oleh pihak menteri, sepatutnya menjadi kenyataan. Dan stigma ini telah, saya fikir, memperlihatkan bahawa wujudnya ketidakupayaan kita melaksanakan atau membawa imej yang Malaysia sanggup ataupun bersedia untuk menerajui atau menerokai bidang perikanan berteknologi tinggi. Dan oleh kerana itu kita patut juga merasa malu kerana galakan yang kita sediakan, dan memang sepatutnya perkara ini direbut ataupun dipandang serius oleh orang yang terlibat dalam industri ini. Ketua Ketua, ada 16 perkara yang digariskan dalam 16 lampiran yang diberi dan diedarkan kepada kita